Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Maldives dalam perlawanan persahabatan yang mana Malaysia menang 3-0 hasil jaringan dari Darren Lock, Faisal Halim dan juga Letak. Pada perlawanan ini kalau kita lihat boleh dikatakan ada beberapa pemain yang menyinar dan juga ada masih lagi pemain yang belum dapat serasikan dengan taktikal Kipanggun. Maklumlah orang kata apa, skuad ni adalah skuad yang baru dibentuk lagi ataupun lebih kepada Malaysia B. Mereka masih memerlukan masa untuk memahami dan juga menerapkan apa yang dilakukan dalam latihan ke dalam game yang sebenar. Mungkin nanti untuk AFF barulah kita boleh nampak corak permainan yang lebih matang dan lebih baguslah yang bakal ditampilkan oleh skuad kebangsaan Malaysia pada hujung bulan 12 ni. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah perkara yang positif dan juga apakah perkara yang saya suka tentang corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Malaysia ni. Yang pertama yang saya suka tentang corak permainan dari pasukan Malaysia ni adalah ketika bentuk attacking shape mereka, iaitu dalam bentuk format ketika mereka menyerang, yang mana kalau kita lihat dalam formasi ataupun dalam taktikal ketika Malaysia menyerang, Malaysia akan lebih membuka game kepada formation 3-5-2 ataupun 3-4-3 dengan dua winger lebih masuk ke bahagian dalam ataupun lebih mendekati bahagian tengah untuk membantu Darren Lock yang beraksi sebagai pressing forward. Jadi boleh dikatakan apabila pemain seperti Faisal Halim masuk lebih ke tengah untuk membantu Darren Lock di bahagian serangan, di kawasan half space tu memang boleh untuk kita tengok combination play dan juga link up play yang dilakukan oleh barisan hadapan pasukan Malaysia memang sangat-sangat menjadi. Dan dalam perlawanan ini kita boleh lihat juga sewaktu Malaysia menyerang, Malaysia juga kadang-kadang boleh untuk bermain dalam formation 3-5-1-1 untuk orang backup di belakang Darren Lock ataupun lebih kepada 3-6-1 ketika dalam bentuk menyerang untuk memastikan yang mereka boleh overload bahagian tengah dan dalam pada masa yang sama mereka juga boleh cover up bahagian width area ataupun di bahagian wide area lah, di bahagian sayap untuk exploit dan juga untuk melakukan penetration ke arah pasukan Maldives. That is a good thing. Dan apa yang kita boleh belajar tentang corak serangan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia pada perlawanan ini, yang pertama adalah mengenai fullback ataupun wingback yang beraksi dengan sangat cemerlang, yang mana kita boleh tengok di first half kita ada Azam Azmi dan juga Ruben Tiren di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, yang mana boleh saya katakan ketika build up play untuk cover bahagian wingback ataupun bahagian sayap ni memang Azam dan juga Ruben Tiren menjalankan tugas yang sangat-sangat cemerlang untuk beraksi di bahagian wingback. Sebab apa? Sebab untuk beraksi dalam formation 3-4-3 ni sebenarnya adalah formation yang agak susah sebab mereka memerlukan transisi yang cepat. Tetapi bagi saya untuk Azam dan juga Ruben Tiren in term of attacking ataupun ketika Malaysia melakukan build up play ke arah pasukan Maldives, Azam dan juga Ruben Tiren adalah dua player yang sangat penting ketika Malaysia menyerang di kawasan wide area. Sebab apa? Sebab kita memerlukan pemain-pemain seperti Azam dan juga Ruben Tiren untuk naik ke atas dengan lebih cepat bagi membantu dan juga cover bahagian winger, yang mana ketika itu Faisal dan juga Safawi akan lebih masuk ke dalam untuk membantu Darren Lock. Jadi apabila Azam dan juga Ruben Tiren dah naik untuk cover up bahagian wide area, mereka berdua ni boleh bermain dengan lebih ofensif dan boleh membantu bahagian serangan dengan hantaran-hantaran lintang ataupun cutback yang boleh mereka lakukan. Kualiti yang ada pada Azam dan juga Ruben Tiren ni adalah kedua-duanya mempunyai persamaan daripada segi kualiti crossing, yang mana kita boleh tengok beberapa hantaran yang dilakukan oleh Ruben Tiren ataupun Azam Azmi memang tepat untuk mencari target man ataupun pemain-pemain Malaysia di dalam kawasan D-box pasukan Maldives. Tetapi sayang banyak kali hantaran-hantaran yang dilakukan sama ada melalui Azam ataupun Ruben Tiren gagal disambut dengan baik oleh barisan hadapan pemain pasukan Malaysia. Tetapi in term of mereka memberi support,
dan in term of mereka membantu bahagian serangan, Azam dan juga Reuven Tiran telah memainkan peranan yang sangat penting dalam formation 3-4-3 yang diguna pakai oleh Kipanggun untuk cover up bahagian wide area. Cumanya apa yang perlu diperbaiki oleh Azam dan juga Reuven Tiran adalah mengenai keyakinan untuk mereka naik dengan lebih cepat. Kalau kita lihat pada perlawanan ni, Reuven Tiran tidak mempunyai masalah sangat untuk bertindak dengan lebih ofensif dan naik lebih tinggi. Tetapi apa yang kita boleh lihat adalah tentang Azam Azmi. Walaupun beliau bermain dengan begitu baik, tetapi kalau boleh untuk beliau perbaiki sedikit dari keyakinan diri, iaitu bagaimana beliau untuk meyakinkan diri beliau untuk naik lebih tinggi tanpa ada keraguan. Sebab apa? Sebab boleh nampak yang semalam Azam Azmi agak sedikit gugup. Even dia agak sedikit gugup, dia bermain dengan baik lah. Cumanya kalau dia boleh atasi gugup dia tu, kita boleh nampak the version ataupun the better version lah dari Azam Azmi. Kalau dia boleh bertindak dengan lebih ofensif, berani untuk naik lagi, berani untuk bermain dengan lebih tinggi, kita akan nampak better version of Azam Azmi in term of attacking ataupun build up play yang dilakukan oleh Malaysia di bahagian wide area. So saya mengharapkan untuk kedua-dua player ni orang kata apa, untuk perbaiki dan juga tingkatkan lagi mutu mereka punya permainan, sebab mereka berdua dah bermain dengan baik. Cumanya ada perkara-perkara tepi yang perlu mereka perbaiki, terutamanya daripada confidence level. So kalau mereka boleh perbaiki benda tu, saya rasa Azam Azmi boleh bukan sahaja cover up bahagian wide area, tetapi beliau juga boleh buat dribble masuk ke dalam kotak penalti untuk menjaringkan gol. That is the number one lah untuk poin yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan Malaysia in term of offensive ataupun ketika dalam keadaan menyerang, kita boleh tengok apabila Azam dan juga Reuven dah cover bahagian wide area, maka pemain-pemain seperti Brandon Gunn, Faisal Halim dan juga Safawi Rashid, mereka ini akan lebih gemar untuk masuk ke half space ataupun berada berdekatan dengan Darren Lock, supaya pemain-pemain yang berada berdekatan dengan Darren Lock ni boleh cipta combination play untuk membantu Darren Lock. Sebab apa? Seperti yang kita tahu, Darren Lock ni adalah typical pressing forward, yang mana beliau adalah seorang striker yang mempunyai kehebatan dan juga kelebihan daripada segi melakukan pressing, work rate yang tinggi, kerajinan, tetapi beliau mempunyai masalah daripada segi goal scorer ataupun daripada segi finishing untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada akibat daripada poor finishing dan juga tak beberapa clinical, serta positioning beliau yang berada dalam keadaan yang tidak beberapa okey. Tetapi disebabkan kelemahan tersebutlah kita boleh tengok Kipanggun cuba memperbaiki barisan hadapan Malaysia dengan membiarkan Faisal Halim bermain lebih narrow dan lebih bermain berdekatan dengan Darren Lock. Dan benda yang sama juga berlaku di second half. Apabila Litak masuk, kita boleh nampak Litak yang ditugaskan untuk bermain lebih kepada Darren Lock untuk mereka cover up bahagian half space lah. So benda tu adalah benda yang bagus, sebab mereka tahu apabila Darren Lock terlepas bola, maka akan ada pemain lain yang boleh membina serangan ataupun menjaringkan gol. Ataupun ketika Darren Lock turun lebih ke bawah mendapatkan bola melakukan pressing, maka ada pemain lain yang berada di hadapan Darren Lock untuk menerima bola. Contohnya saya bagi situasi gol yang pertama, kita boleh tengok itu adalah hasil kerajinan dari Darren Lock untuk melakukan pressing, yang mana pressing beliau telah berjaya dan beliau berjaya untuk menjaringkan gol. Itu adalah hasil pressing, bukannya hasil daripada gameplay punya build up lah. So itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok bagaimana gol yang dijaringkan oleh Faisal Halim, yang mana Darren Lock adalah player yang suka melakukan pressing dan dalam masa yang sama dia juga suka terlibat dengan build up play. So dia turun lebih ke bawah sikit, Azam Azmi buka game kepada beliau dan beliau pandai untuk attract defense kepada beliau, dan waktu itulah Faisal Halim yang bermain lebih berdekatan dengan beliau akan cover up bahagian tempat striker di situ dan Darren Lock boleh open game. Nampak? Kiranya jenis style Darren Lock ni, dia bukannya typical striker yang boleh untuk score goal every time dia dapat bola, tetapi dia adalah typical striker yang diperlukan apabila Malaysia ada pemain winger yang laju dan boleh bermain dengan lebih narrow. That is a point lah. Itu yang kedua yang saya suka tentang squad Malaysia in term of attacking. Yang ketiga, apabila berbicara tentang squad Malaysia ni,
apa yang kita boleh lihat adalah di second half, iaitu persembahan yang ditunjukkan oleh Litak, yang mana kita boleh tengok apabila kemasukan Litak menggantikan pemain di bahagian tengah pada perlawanan semalam, kita boleh nampak yang kemasukan Litak adalah satu benda yang positif, yang mana beliau masuk menggantikan Safawi Rashid. Kita boleh tengok bahagian tengah pasukan Malaysia ni nampak lebih efektif, dan juga bahagian serangan pasukan Malaysia nampak lebih bagus lah ketika mereka menyerang. So boleh saya katakan Litak berjaya membuktikan yang diri beliau adalah pemain yang sangat-sangat berbaloi apabila dinaturalisasikan. Sebab apa? Sebab persembahan yang ditunjukkan oleh beliau memang sangat-sangat bagus lah. Bagaimana dia link up, bagaimana dia open game, bagaimana dia menunjukkan kerajinan, dia work rate tinggi, dia lari, off ball movement dan sebagainya. That is a good thing untuk orang kata apa, Litak. So benda tu memang dah sangat bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang saya suka tentang Malaysia adalah tentang defensive shape ataupun dalam bentuk ketika mereka bertahan, yang mana kita tahu Malaysia bermain dalam formation 3-4-3 ataupun lebih kepada 3-5-2 ataupun 3-6-1. Jadi apabila mereka diserang ataupun di counter, Malaysia akan cepat untuk melakukan perubahan transisi, yang mana kita boleh tengok Kuzaimi dan juga orang kata apa, Azam Azmi dan juga Ruben Tiren akan turun untuk membantu ataupun membentuk back five di belakang lah, bagi support Syarul Nazim, Dominic Tan dan juga Kuzaimi PE. Jadi apabila transisi tersebut berlaku, kita boleh tengok bagaimana Malaysia punya back five boleh menghalang beberapa gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Maldives. Cumanya apa yang dikhawatiri adalah apabila berjumpa dengan pasukan yang lebih laju dan lebih bagus dalam counter attack. Sebab apa? Transisi Malaysia ni agak kurang in term of untuk membentuk daripada menyerang ke bertahan. So benda tu perlu diperbaiki lah. Jadi secara overallnya apa yang saya suka, gameplay Malaysia sebenarnya masih lagi boleh dikatakan lebih kepada direct attacking football, iaitu mereka bermain dengan menggunakan winger yang laju ataupun wingback untuk naik lebih atas, cover up bahagian winger, dan mereka akan supply bola ke dalam bahagian kotak penalti dengan sangat banyak lah. Cumanya ada beberapa kekurangan apabila Malaysia cuba bermain dengan begini ataupun cuba menerapkan orang kata apa, taktikal sebegini. Sebab apa kekurangan tersebut? Apakah kekurangan tersebut lah? Okey, yang pertama, kekurangan tersebut adalah di bahagian tengah, yang mana kita boleh lihat bahagian tengah Malaysia meletakkan Mukairi Ajmal sebagai number 6 punya player untuk cover bahagian tengah ataupun lebih kepada defensive midfielder. Disebabkan posisi tersebut diambil oleh Mukairi Ajmal, kita boleh nampak lah yang Brandon Gunn akan bertindak lebih ofensif untuk cover up bahagian wide area ataupun membuat larian-larian membantu bahagian serangan. Tetapi yang menjadi masalah adalah Mukairi Ajmal is not a number 6 punya player, kan? Jadi bila dia nak involve dengan serangan, dia tak boleh naik terlalu tinggi. Kalau dia nak bertahan pun dia tak mempunyai defensif teknik yang bagus. So benda tu menjadi permasalahan kepada bahagian tengah pasukan Malaysia. In term of attacking agak okey, dia boleh bantu sikit attacking, tetapi in term of defensif memang agak kurang. So akan ada loose ataupun positioning ataupun space yang banyak untuk pasukan lawan counter dan juga exploit bahagian pertahanan pasukan Malaysia ataupun tengah sekiranya Malaysia kehilangan bola di kawasan final third, kan? So benda tu agak menyukarkan dan juga agak membimbangkan lah, sebab Malaysia tak bawa proper number 6 untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ni ataupun pada AFF nanti untuk cover up bahagian tengah ketika Malaysia di counter. So that is orang kata apa, benda yang agak merisaukan. Mukairi semalam pun agak tenggelam disebabkan bermain bukan di posisi beliau bukan nama 6. Itu yang perlu kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita berbicara tentang pasukan Malaysia ni dalam formation back 3, kita boleh tengok terutamanya di bahagian Kuzaimi PE, iaitu dia selalu naik ke atas untuk backup Ruben Tiren yang cover up bahagian wide area. Tetapi in term of offensive, saya tak ada masalah. In term of dia membantu serangan, semua tak ada masalah. Tetapi akan menjadi permasalahan adalah apabila dia kehilangan bola. Apabila Kuzaimi kehilangan bola, kita boleh nampak yang Maldives boleh melakukan counter attack di kawasan kiri pasukan Malaysia, dan benda tersebut akan menyebabkan Syarul Nazim daripada bahagian tengah kena cover up balik bahagian kiri. So nasib baiklah Syarul Nazim boleh cover. Macam saya cakap tadi, dalam posisi dan juga corak permainan yang Malaysia lakukan ni, in term of defensif, Malaysia akan menghadapi sedikit kesukaran apabila bertemu dengan pasukan yang lebih baik in term of counter attack ataupun in term of menyerang ketika Malaysia kehilangan bola di kawasan lawan. So benda tu agak merisaukan lah untuk pasukan Malaysia
Malaysia. Itu yang kedua yang kita boleh lihatlah kepada pasukan Malaysia. Yang ketiga, in term of serangan, apabila Malaysia menyerang, Malaysia lebih perbanyakkan overload di bahagian kanan dan kiri, dan ada beberapa player di bahagian tengah untuk bermain dengan lebih narrow. Tetapi adalah bagaimana mereka nak utilisekan hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Azam, dilakukan oleh Ruven Tiren. Banyak gerakan yang dilakukan oleh Azam, Ruven Tiren yang membolehkan pemain-pemain di dalam D-box menyambut bola. Tetapi reaction mereka terhadap hantaran tersebut agak kurang, yang menyebabkan hantaran-hantaran yang berkualiti tersebut gagal disambut dengan baik oleh pemain-pemain pasukan Malaysia dan banyak di-intercept. So tak ada orang nak challenge hantaran tersebut. So benda tu agak merisaukan jugalah. Sebab kalau Malaysia boleh untuk challenge hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Azam, Ruven Tiren, I think boleh dikatakan Malaysia dah boleh skor. Ini bukannya masalah striker ataupun sebagainya, lebih kepada masalah striker lah, sebab Malaysia memang menggunakan konsep lebih kepada pressing forward, bukannya goal poacher ataupun target man. So kalau dia relok boleh perbaiki in term of reaction dan juga bagaimana dia punya positioning untuk menerima bola, so I think dia relok will be a good striker ataupun all round striker lah kan. Tetapi nampaknya masalah tu mungkin boleh diperbaiki pada masa akan datang sekiranya Malaysia ada proper striker yang boleh challenge dengan aerial duel dan juga positioning yang bagus untuk menerima hantaran, ataupun memang bakar goal poacher seperti Inzaghi dan sebagainya lah. So benda itulah yang Malaysia lemah sikit lah pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya boleh saya katakan Malaysia punya gameplay dah bagus. Pemain seperti Aguero dah mula adapt dengan tactical. Hakim Hassan pun dah tunjukkan sedikit prestasi yang bagus sebelum berbanding game yang sebelum ni. So bagi saya overall boleh dikatakan pemain-pemain yang ada dalam skuad Malaysia ni, saya harap mereka boleh bagi yang terbaik untuk AFF. Alif Haikal antara player yang menarik untuk ditonton, and lepas tu kita boleh tengok Stuart Wilkin dan sebagainya. So mereka ni dah memang bagus dah kan. So saya mengharapkan yang lebih lah untuk mereka pada perlawanan AFF yang pertama nanti. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.